Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Bertemu lagi kita di dalam PDPR Sains ya untuk minggu ketiga. Kita teruskan PDPR kita minggu ni dengan topik yang masih lagi dalam topik kemahiran proses sains. Okay, kita lihat apa yang kita akan belajar hari ini. Yang pertama, kemahiran proses sains menggunakan perhubungan ruang dan masa. Yang kedua, mentafsir data. Yang ketiga, mendefinisi secara operasi. Okey. Yang ini mungkin baru pada kamu lah, murid-murid tahun 4. Jadi saya minta kamu beri perhatian yang sewajarnya supaya kamu tak terlepas pandang poin-poin penting yang saya sebut. Mungkin tak ada dalam slide tapi saya akan mention dekat saya akan bagi penerangan lah. Okey. Kita teruskan yang kemahiran proses yang pertama iaitu menggunakan perhubungan ruang dan masa. Apa definisi dia? Okey, kita lihat definisi dia. Memerihalkan sesuatu kejadian atau fenomena berdasarkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat mengikut urutan masa. Kalau kita lihat definisi ni, kita ceritakan tentang sesuatu kejadian ataupun peristiwa yang berlaku. Okey, berdasarkan perubahan parameter. Dekat sini kamu lihat ada parameter. Apa parameter ni? Parameter ni kalau nak dihuraikan satu sesi PDPR lain lah. Tu nanti cikgu akan terangkan pada sesi PDPR yang berikutnya. Tapi untuk topik ini cukup kamu faham dahulu parameter tu adalah ciri yang menerangkan sifat sesuatu objek. Okey, ciri yang menerangkan sifat sesuatu objek. Antara parameternya apa? Lokasi, itu parameter. Arah, bentuk, saiz, isi padu, berat. Itu semua adalah parameter. Okey. Jadi kita terangkan sesuatu kejadian itu berdasarkan parameter tetapi mengikut urutan masa. Masa makin berjalan, bagaimana parameter tu memberi kesan kepada sesuatu kejadian atau fenomena tu okey, itu tafsir dia punya definisi dia. Okey, kita lihat contoh okey, untuk ni contoh untuk menggunakan perhubungan ruang dan masa ni kita guna video kita lihat video ringkas bukannya video kartun pun. Kita nak tengok konsep sains itu yang macam mana yang dikatakan menggunakan perhubungan ruang dan masa tu Okey, kita lihat, saya buka YouTube. Okey. Harap dia keluar lah jangan tak keluar. Okey, kita tengok video ni. Kita tengok video ni. Ambil masa sedikit, dia nak loading semua kan. Internet sebab dia online. Jadi kita tengok video ni betul-betul Okey, sekejap ya. Kita tunggu dia start. Okey, masih lagi. Okey, dah keluar gambar. Okey. Okey, saya stop dulu. Saya rewind balik. Kita tengok daripada awal. Tadi pun macam ada gangguan saya tengok Okey, kita start kat sini. Okey. Kita lihat video ni. Saya dah pausekan dia sekejap. Berhentikan. Kita nampak dia ada kerusi. Lepas tu ada apa lagi kat sini? Ada apa lagi kat sini? Ada bayang kerusi ni kan? Okey. Kita nak memerihalkan apa? Kita nak memerihalkan pasal bayang-bayang ni. Kita nak memerihalkan pasal bayang-bayang ni. Okey. Sekarang saya play video ni. Kita tengok bayang-bayang tu apa yang berlaku pada dia. Okey. Kita lihat bayang-bayang tu macam ada pergerakan kan? Okey.
Okey, saya stop balik. Okey. Kita nampak ada pergerakan pada bayang-bayang tu tadi kan? Okey, tapi uh, dia ada kaitan dengan masa tak? Ada kan? Sebab masa bergerak tapi bayang-bayang tu pun ada perubahan pada bayang-bayang tadi. Itu yang kita nak kaitkan dengan perhubungan ruang dan masa tu. Okey, sekarang kita lihat balik slide kita. Kita lihat balik slide kita. Sorry, salah page. Okey, kita lihat balik dalam video ni tadi. Apakah perubahan parameter yang terlibat pada bayang-bayang apabila masa bertambah? Kat bayang-bayang tadi tu, apa parameter yang terlibat? Yang kamu nampak. Okey, satunya yang pertama kita nampak kedudukan. Kedudukan apa? Kedudukan bayang-bayang. Apabila masa bertambah, masa bergerak tu, kedudukan bayang-bayang pun berubah. Dia tak duduk tempat yang sama kan? Betul? Yang kedua, apa yang kita nampak lagi? Kita nampak panjang bayang-bayang tadi pun. Panjang bayang-bayang tadi tu dia macam makin pendek. Apabila masa bertambah, panjang bayang-bayang berkurang. Okey? Dan yang ketiga, kita nampak saiz dia. Saiz bayang-bayang tu pun tadi mula nampak macam besar. Bila dah makin video tu makin hujung, kita nampak saiz dia semakin mengecil. Jadi, apabila masa bertambah, saiz bayang-bayang semakin mengecil. Jadi, bagaimana kita nak gabungkan ketiga-tiga ni? Ketiga ni. Ada 3 parameter yang berubah kat sini. Kedudukan, panjang, saiz sepanjang masa dia berjalan. Okey, jadi kita tulis dia seperti ini. Okey, kita tulis dia seperti ini Apabila masa bertambah, kedudukan bayang-bayang berubah. Panjangnya berkurang dan saiznya mengecil. So kita gabungkan ketiga-tiga parameter yang kita katakan tadi tu. Itulah dia perhubungan ruang dan masa. Okey. Jadi yang ini cikgu bagi satu contoh je. Okay. Nanti cuba sebab itu dalam satu contoh ni pun dah ada 3 parameter. Tak semestinya sesuatu peristiwa ataupun fenomena yang berlaku tu ada 3 parameter. Kadang-kadang ada satu je. Kadang-kadang ada 2. Tapi boleh juga jadi sampai 4, 5. Tapi itu susahlah nak jumpa. Kena kaji lebih lanjut lah. Tapi kebiasaannya kita jumpa 2 atau 3 tu normal. Satu tu biasa. Satu tu memang kebanyakannya ada. Memang tak ada langsung tu taklah, tapi 2 atau 3 tu biasa kita jumpa. Alright. Kita terus pada kemahiran proses sains yang kedua, iaitu mentafsir data. Okey, apa definisi dia? Definisi dia, kemahiran memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Okey, kita bagi penerangan je. Kita tentang daripada data yang kita ada. Senang je. Dia macam pemerhatian juga lebih kurang sebenarnya. Okey, just kita tengok jadual ke, kita tengok graf ke, kita tengok carta pengelasan ke, kita tengok kalau gambar dia dah jadi memerhati. Ini berkaitan mesti data yang dikumpulkan. That means dia ada jadual ataupun dia ada graf, carta pie ke. Yang kita belajar dalam berkomunikasi tu kan, kita persembahkan data dalam bentuk yang macam tu kan. Kita dah persembahkan dalam bentuk jadual, carta pie, carta palang semua tu. Jadi sekarang ni kita tafsir pula data dia. Kita tafsir pula data dia. Dia ada kaitan dengan yang kita belajar sebelum ni. Okey. Jadi kita lihat dari segi mungkin kita boleh lihat daripada segi corak perubahan dia. Tentang objek tu ke, peristiwa yang berlaku, peristiwa di dalam data tu ke yang yang kita boleh ceritakan, yang kita boleh tafsirkan. Okey. Baik, kita lihat contoh. Kita lihat contoh. Sorry. Sebelum tu kita tengok di mana data yang dikumpulkan diperolehi. Macam cikgu cakap tadi,
kita dapat data ni daripada jadual, kita boleh dapat data ni daripada carta palang atau carta pai. Ni carta palang, ni carta pai, ni jadual. Okey, sebut pasal carta palang ni, cikgu teringat kerja yang kamu dah buat sebelum ni. Kebanyakan murid-murid suka buat carta palang ni melintang. Jadi bukan tak boleh tau, cikgu tahu pergalakkan sebab saya kebanyakan cikgu sains ajar carta palang ni untuk murid sekolah rendah ni kita buat menegak dulu. Sebab dia ada kaitan dengan matematik, silap saya piktograf ke macam tu. Jadi untuk memudahkan, untuk mengelakkan murid terkeliru. Tapi kalau kamu dia akan keliru pada akan pembeli ubah di paksi X dengan paksi Y. Itu yang berlaku selalu, kesilapan yang berlaku. Kebanyakannya walaupun dia buat carta palang tu melintang, kadang-kadang kita paksa remark sikit lah apa kesalahan yang berlaku. Jadi saya nasihatkan depan ni kalau ada soalan carta palang, minta kamu buat bentuk yang menegak. Okey. Okay, selain daripada jadual, carta palang, carta pai, kita juga data tu boleh melalui jadual pengelasan. Okay, nampak tak jadual pengelasan ni? Okay, jadual pengelasan. Ini contoh, bukan belum yang ini contoh ni lah, contoh data tu mana datangnya. Okay, contoh untuk kita mentafsir data selepas ini. Okay, kita lihat. Contoh satu. Kita lihat carta palang ni, carta palang menegak ni, okey, paksi X dia lita elektrik tu, paksi Y dia kecerahan mentol. Okey. Lita W X Y Z. Jadi di sini tafsiran yang kita boleh buat. Kita mentafsir data. Ni data ni, data dekat sini kita nak tafsir dia. Nak tafsir carta palang ni. Okay, kita lihat tafsiran, ada dua tafsiran yang kita boleh buat dekat sini. Satu tafsiran yang pertama, lita elektrik Y menghasilkan kecerahan mentol yang paling tinggi. Mana Y? Okay, Y. Nampak tak carta palang dia paling tinggi kan? Jadi kecerahan mentol dalam lita tu paling tinggi tu. Tafsiran pertama. Okay. Tafsiran yang kedua yang kita boleh buat, lita elektrik X menghasilkan kecerahan mentol paling rendah. Okey. Jelas kan? Nampak tak X rendah kan? Paling rendah kan? Antara semua ni paling. Perkataan paling ni mesti ada. Sebab dia ada lebih daripada 3 situasi dekat dalam ni, 3 lita. Jadi kalau dia ada 2 je, guna perkataan yang berbanding, manakala tu yang saya ajar dalam pemerhati hari tu. Okey. Jadi perlu faham perlu faham macam mana nak tafsir benda ni. Tengok dah boleh tafsir macam tu. Okey. Alright. Pergi pada contoh yang kedua Contoh yang kedua. Okey. Contoh yang kedua kita lihat. Okey. Carta pengelasan tenaga. Tenaga tu boleh diperbarui satu, tenaga tidak boleh diperbarui satu. Tenaga boleh diperbarui apa? Matahari, air, angin. Tidak boleh diperbarui petroleum, gas asli, arang batu. Okey, bagaimana kita nak mengelas bagaimana kita nak membuat tafsiran? Sini ada satu tafsiran sahaja yang kita boleh buat. Okey, siapa tak tahu ni gambar angin, matahari, air ini gambar petroleum, gas asli, arang batu. Okay, bagaimana nak buat tafsiran dia? Kita lihat tafsiran dia bagaimana. Tenaga yang boleh diperbarui terdiri daripada matahari, air dan angin. Manakala tenaga tidak boleh diperbarui terdiri daripada petroleum, gas asli dan arang batu. Ini guna perkataan manakala. Okey, yang ini perlu tafsiran dia begini rupa dia. Sebab dua situasi begitu Tadi banyak guna perkataan paling begitu. Okey. Alright, cikgu harap kamu faham tentang tajuk tafsiran data ni. Okey, kita sambung slide yang seterusnya.